Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين أما بعد. InsyaAllah seperti biasa kita sambung pembelajaran kita dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang jilid yang pertama, yang mana menghuraikan bab bersuci dan sembahyang pada muka surat 116. Masih kita dalam bab ni, kita dah masuk bab baru lah, iaitu solat dan sembahyang yang kita dah masuk, iaitu yang telah lepas ini ta'arif dari segi lughatan dengan istilahan. Kemudian pada hari ini kita masuk hikmat sembahyang, ada hikmah sembahyang sampai ke nombor 3. Nombor 2 kan 3 ni sah. Nombor 2 sah. Tak silap saya nombor 2. Okay, hikmah dari sembahyang kata. Yang apa yang kita dapat daripada yang mana kita sembahyang, melaksanakan sembahyang yang khasnya solat fardu lah, solat 5 waktu. Yang mana jiwa manusia dan tetap sentiasa merasakan bahawa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang sebenarnya melainkan Allah Azza wa Jalla. Ini kita rasa yang mana jiwa kita ni, yang mana dalam diri kita, yang kita kata rohaninya, yang roh kita ni, yang kita dapat rasa yang mana Allah yang mana yang memberi bantuan itu, dan hikmat ada nikmat kata. Yang sebenarnya itu Allah yang beri. Yang mana kita telah ketahui dalam surah Al-Fatihah kan, yang maksudnya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian ada satu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadanya lah kami semua memohon pertolongan. Yang kita ketahui bahawa yang memberi kita di dunia ini pertolongan, bantuan, ataupun yang datangkan rezeki pada kita, itu yang memberi kita rezeki kan? Yang mana yang memberi rezeki yang sebenar adalah Allah, ini pemilik mutlak yang memberi rezeki. Tapi yang mana seperti mana yang sudah Ustaz jelaskan yang telah lepas, rasa ni dah masuk dah, tak silap. Yang manusia mana Allah memberi sifat Rahman Allah ni, yang kita dapat rasai bahawa apa rezeki Allah yang Allah datangkan pada kita semua itu dalam mana, yang mana Allah berikannya dalam bentuk perantaraan selalunya. Yang Allah jadikan manusia sebagai perantaraan yang Allah datangkan rezeki pada kita. Manusia sebagai perantaraan juga. Kemudian binatang juga perantaraannya kan, dan juga tanaman, tumbuh-tumbuhan. Yang sifat Rahman Allah ini jatuh pada tumbuh-tumbuhan, jatuh pada manusia, yang jatuhnya pada binatang, ternakan, tumbuhan dan sebagainya. Macam mana? Memang kata-kata sifat Rahman Allah tu tak datang secara direct. Terus kalau kita minta doa pada Tuhan supaya berikan kita rezeki dalam bentuk makanan, atau beri rezeki dalam bentuk apa yang kita inginkan, Allah tak datangkan terus dengan hajat yang kita minta itu secara tiba-tiba ada, tapi melalui perantaraan. Perantaraan siapa? Kalau mana kita ingin, kadang-kadang kita teringin sesuatu yang kita nak makan kan? Ataupun kita teringinlah benda-benda yang kita nak makan terdetik dalam hati kita, atau tiba-tiba jiran kita bagi buah-buahan yang kita teringin, durian, sebelah rumah kita bagi durian kat kita, yang kita ni teringin nak makan durian. Kadang-kadang kita teringin makan pisang goreng kan, teringin nak makan pisang goreng ke apa, main kata kawan-kawan kita, kau saudara mara, kadang-kadang adik-adik kita main bawa pisang goreng kat kita kan, makanan yang pelbagai. Kadang-kadang benda tu, kadang rezeki bukan dalam bentuk makanan saja, kadang-kadang datang dalam bentuk yang berbagai lah. Ini yang ni kita kata sifat Rahman Allah itu yang kita dapat rasa bila mana kita melaksanakan solat fardu gitu. Solat fardu tambah-tambah bila kita berjemaah. Mana nikmat yang Tuhan bagi pada kita, kalau kita tengok nikmat ni yang kita tak terhitungnya, yang nikmat tu imdad kan, yang nikmatul ijad kan, yang mana Allah jadikan kita, Allah wujudkan kita, dan Allah
mengatur urus atur kehidupan kita. Itu yang dua-dua nikmat yang Allah bagi besar, yang sehingga kita sampai sekarang masih lagi boleh hidup dan taklah kata kebuluran. Begitu juga dengan nikmat Allah kata dalam surah Al-Fatihah itu tafsirnya yang kita tengok dari apa yang kita baca selalu, yang kita mohon pada Tuhan supaya Tuhan memberikan kita itu rezeki kan, dalam yang mana melalui tumbuhan kan, tumbuhan pula macam mana. Kadang-kadang kita teringin sesuatu yang kita buat dalam bentuk buah-buahan, yang kita ni ada musim buah, kadang-kadang kita teringin nak makan buah tu kan, tak? Bila tiba musim bulan 7, bulan 8 ada musim buah apa, buah manggis, kita teringin nak rasa buah manggis. Bila kata musim buah rambutan, kita teringin nak makan buah rambutan. Jadi Allah datangkan rezeki, Allah turunkan pada kita atas sifat rahman Allah ini kepada siapa? Yang mana pokok menghasilkan buah yang banyak, sehingga kita sebagai manusia, makhluknya itu dapat merasa nikmat rezeki yang Tuhan datangkan pada tumbuhan itu. Kemudian melalui tumbuhan tersebut kita dapat rezeki yang Allah nak berikan pada kita itu. Contoh kita tu teringin makan macam tadi lah, macam kita teringin nak rasa buah-buahan rambutan kata. Bila sampai musimnya, tiba-tiba kadang-kadang kat rumah kita, rumah jiran kita ada banyak buah-buahan tu tumbuh dengan elok, subur, walaupun kadang-kadang kita tak baja pun kan. Banyak dah yang berlaku pada kita benda-benda yang macam ni kan, yang mana rezeki yang Tuhan bagi dalam bentuk yang mana Allah datangkan pada tumbuhan itu kan, pada tanaman dan sebagainya. Tiba-tiba dapatlah kita nikmat yang Tuhan nak bagi pada kita. Itu bila kita sembahyang, kita dapat merasakan yang rezeki yang Tuhan bagi itu, yang berbagai. Kalau mana yang keduanya, yang ketiganya, Tuhan berikan rezeki kepada dalam bentuk yang datangnya sifat rahman Allah ini, rezeki yang diturunkan pada kita dalam bentuk haiwan pula. Yang haiwan ini yang mana kita dapat membelanya. Ada orang yang bela lembu, kambing, ataupun siapa-siapalah manusia kan, yang menternak binatang. Kemudian binatang tu dapat hidup dengan elok, yang Allah aturkan kehidupannya sehinggalah kita dapat rasa makanan dari binatang itu. Daging-daging yang mana? Daging-daging dari lembu kan, ayam yang kita dok beli sekarang ni, tiap-tiap hari yang kita makan ayam, telur ayam, itu yang Allah datangkan dalam bentuk rahmannya Allah ini pada binatang itu. Kemudian sehingga daripada binatang tersebut kita dapat merasai nikmat rezeki yang Tuhan bagi kepada kita itu. Cuba kata kalau Allah tarik rezeki itu, mana ayam tak boleh nak hidup dalam bentuk binatang yang Tuhan bagikan, rahmannya Tuhan itu. Allah tarik sifat rahmannya itu dalam bentuk yang kita tak boleh nak makan ayam tu. Allah boleh tarik semua ayam, tak boleh hidup, mati semua ayam. Tak ada seorang pun dapat. Susah kat kita macam tu. Nak makan apa? Makan nasi dengan lauk ni, vegetarian je lah, sayur. Itu kalau akan mana, kalau Allah tarik nikmat yang Tuhan bagi yang dalam bentuk sifat rahman kepada kita dalam bentuk yang mana binatang itu, yang datangkan Allah datangkan rezeki dalam bentuk haiwan itu sendiri. Kemudian yang seterusnya pada tumbuh-tumbuhan, sayur kan, yang kita buat lauk hari-harian kita itu, rezeki yang mana dalam bentuk kita merasai nikmat makan itulah yang kata yang utamanya. Rezeki yang mana yang selalunya kita kan, kalau kita tengok kajian prof kan, matematik ini yang prof yang berada di UKM kalau tak silap Ustaz, dia kata kita punya kehidupan kita ni, kalau umur 60 tahun, sebahagian daripada 60 tahun itu 30 tahun tu kita tidur sahaja, makan 15 tahun makan, kita duduk banyak makan tu sudah banyak 15 tahun itu makan sahaja kan. Sembahyang ni kajiannya kalau umur 60 ni, kalau ikut kiraan sembahyang itu 5 minit dalam 2 tahun setengah sahaja sembahyang. Itu ibadat kita. Banyaknya tidur sebahagian dari hidup kita, dan banyaknya kita makan 15 tahun. Itu kata rezeki yang Tuhan bagi, nikmat antara yang paling banyak itu kita dapat tidur. Kemudian dalam kehidupan kita ini kalau umur 60 tahun, prof ada mana, prof di UKM tak silap Ustaz, dia buat satu kajian, prof matematik
Dia buat kajian, satu kajian. Mana nikmat yang Tuhan bagi pada kita, kita dapat tidur dengan leno, kan? Dalam masa 60 tahun tu 30 tahun tidur, 15 tahun makan, kan? Yang lain tu, yang mana balance yang lain tu semayang, atau yang lain balance tu, balance yang lain tu kita buat, kita tak buat apa pun, perancangan yang kita buat dalam kita bekerja dan sebagainya, itu dalam balance tahun yang lain tu, dalam bila jika umur dia kata 60 tahun, sebahagian daripada kehidupan dia tu. Itu nikmat yang paling banyak Allah bagi kat mana tu rasanya? Kat tidur. Leno 30 tahun tidur, 15 tahun makan, banyak makan. Kita kalau makan paisok makan, kan? Waktu pagi makan lagi, tengah hari makan lagi, kat kedai kopi saja lama dah duduk, kan? Ini kata nikmat. Kalau kita nak tahu banyak nikmat yang Tuhan bagi kat kita, kita tengok, hitung kita punya hidup tu. Kita boleh tengok dalam kehidupan kita yang kita lalui ni, kita hitung nikmat apa yang banyak kita kecapi kat situ, yang kita rasa, kan, yang kita dapat betul-betul merasainya. Itu memang kata semua kita dapat rasai, Tuhan dah mengurus satu hidup kita. Tapi nikmat, kan, inilah yang Tuhan kata bila kita melaksanakan sembahyang, jaganya sembahyang, kita tahulah berapa banyak nikmat yang telah Tuhan bagi pada kita. Yang banyak tu saya kata makan banyak juga, makan 15 tahun makan, kan, memang banyak lah, kan, macam-macam yang kita teringin, sentiasa kita makan minum tu, kan. Itu yang mana nikmat yang Allah datangkan, sifat rahman Allah ni Allah datangkan pada binatang, tumbuhan, kan. Tumbuhan antaranya tanah-tanaman, kita dapat makan beras, kan, nasi, sayur dan sebagainya yang Allah bagi tumbuh hidup dengan suburnya, kan, sayur-sayuran tersebut. Ini kata yang bila kita laksanakan sembahyang kita dapat merasainya. Itu sekalipun dia melihat di dunia ini pada zahirnya terdapat sebab-sebab yang membantu dan memberikan nikmat kepadanya. Sebab-sebab ni tadilah saya kata Allah datangkan rezeki dalam bentuk perantaraan, itu manusia. Allah datangkan rezeki dalam bentuk perantaraan, itu adalah tumbuhan. Allah datangkan rezeki perantaraan, itu adalah binatang, haiwan. Ayam, kita nak makan ayam, bukan dari Tuhan datangkan tu ayam tu sekok pada kita. Itu kata dari ayam tu Allah adakan ayam tu dapat hidup dengan elok, kemudian harga pun berpatutan, kan. Lepas tu kita dapat makan, kita dapat merasainya melalui perantaraan siapa? Binatang tadi. Tapi kalau kita tengok dokumentari orang-orang yang non muslim ni, kadang-kadang dia ada satu channel saya tengok tu, kan, dia survive kat dalam hutan, dia dapat ikan, dia buat macam mana dia dia dapat ikan tu, dia dapat ayam kan, ayam hutan ke apa, dia dapat makanan tu lah, dia bunuh binatang tu, dia terima kasih kat ikan tu, kerana bagikan dia daging ikan tu untuk dia makan. Dia terima kasih kat ikan, dia dah bunuh ikan tu, dia kata terima kasih ikan. Kita kalau kita sebagai Islam, ikan tu hanya perantaraan yang Allah bagi dalam bentuk binatang tadi bagi kita untuk kita makan. Kita terima kasih kat siapa? Kat Allah lah. Syukur alhamdulillah, kan. Mula-mula kita akan habaq dulu, syukur alhamdulillah. Kalau ada orang baru kita kata terima kasih lah bagi kita ni yang Allah jadikan dia sebagai perantaraan, kan. Dia kata asbab, itu dia kata sebab-sebab. Tetapi pada hakikatnya ialah Allah telah mempermudahkan sebab-sebab tersebut kepada manusia. Apabila manusia lalai, maka apabila datang sembahyang, ia akan mengingatkan manusia bahawa yang menjadi penyebab kepada sesuatu ialah Allah yang Maha Esa, yang memberi bantuan dan nikmat, Tuhan yang memberi kesan, mudarat dan manfaat, serta yang menghidupkan dan mematikan. Ini bila kita sembahyang, kita laksanakan sembahyang, Allah akan jaga kita punya keimanan itu. Semua yang mana yang yang berlaku pada kita dalam kehidupan kita, itu Allah yang merancangnya itu. Ni kalau kita belajar tauhid, ini melibatkan tauhid lah. Kalau kita tengok pada ulama, setengah ulama dia berpesan, kalau ulama tasawuf, perbanyakkan sembahyang kita, sembahyang khasnya sembahyang fardu, kita menjaga sembahyang fardu lah. Kemudian berbanyakkan sembahyang sunat untuk menjaga kita punya akidah kita. Dan kalau mana kita dalam surah Isra juga, kan, yang mana kita sembahyang istiqamah dalam sembahyang tahajud, Allah akan naikkan kita punya maqam mahmudah. Itu melibatkan kita punya keimanan. Tempat-tempat yang mana di akhirat kita akan dibangkitkan dengan amalan-amalan tersebut. Jadi kalau kita jaga sembahyang, insya-Allah kita punya tauhid kita terjaga. Lepas tu kalau kita tengok orang-orang yang duduk masjid, orang-orang yang rajin ke masjid, mana ada tercenderung kepada ajaran-ajaran sesat.
Selalunya orang yang jarang sesat ni mereka bukannya orang pergi masjid pun, bukan orang masjid pun, mereka tak pergi masjid, mereka pergi tempat-tempat yang shortcut untuk nak belajar ibadat. Mereka bukan orang masjid, selalu orang biasa-biasa tu, orang-orang yang mana yang sesat ni, yang selalu ke jalan ke arah kesesatan ni kan? Kerana orang yang sembahyang, Allah jamin Allah akan jaga dia punya tauhid dia. Ni kalau kita tengok, itulah nikmat yang kita dapat, hikmah yang kita dapat daripada sembahyang. Kalau kita nak jaga akhlak kita, ni kan ada setengah orang tu nak cari ilmu laduni kan, dia pergi suluk, bukan kata pergi suluk lah, ataupun dia pergi mana-mana tarikat, dia masjid tak pergi pun, kata nak sembahyang, jaga yang asas dia tak jaga pun dalam syariat. Dia nak cari jalan singkat, tarikat ni banyak lah kan. Kalau kita tengok fatwa pun ada yang boleh ikut, ada yang tak boleh ikut kan. Dia tersalah dia pergi yang kata yang tak boleh ikut punya, yang kata yang boleh membawa pada kesesatan lah. Boleh pergi, tapi kita kena asas kita punya fiqh, asas kita punya akidah tu kena ada kan. Dia tak boleh nak terus lompat kan. Nak jadi orang yang baik, kita nak jadi orang yang jaga akidah kita, masjid lah, banyakkan sembahyang kan, Allah akan jaga kita punya tauhid. Setengah tu saya tahu dia nak cari ilmu laduni, kata ilmu yang luar biasa, yang kata yang kira-kiranya ilmu yang nak cari ni orang lain tak ada, yang mana dia boleh buat satu ibadat yang orang lain tak buat ibadat tersebut. Dia nak dapat satu benda yang special dan Tuhan bagi pada dia ilham tu. Itu kata kalau kita tengok senangnya, kalau kita nak jaga kita punya akhlak ataupun akidah. Yang pertama tadi kita semayang, Allah automatik Allah jaga kita punya akidah kita. Yang kedua ini yang ulama bahaskan, banyak baca Quran, tadabbur Quran, ataupun kita pergi majlis-majlis ilmu yang biasa yang di masjid-masjid surau kita ni kan, ataupun daurah. Yang pertama, yang kedua adalah Quran. Bila kita banyak baca Quran, kita lazim baca Quran, Allah datangkan sendiri ilmu laduni tu. Ilmu laduni ni ilmu yang mana kadang-kadang kita tak pergi pun belajar hadis 40 ke amalan-amalan tersebut, tapi Allah sendiri yang datangkan pada kita ilmu tersebut, yang mana kita adab dengan akhlak kita ikut seperti Rasulullah. Kadang-kadang kita buat satu benda tu kita tak tahu pun rupanya yang kita buat itu adanya hadis Rasulullah buat macam tu kan. Yang mana yang inilah ulama ada bahaskan kan, kalau kita yang dua amalan yang besar ini yang menjaga tauhid itu adalah sembahyang, yang menjaga kita punya akhlak tasawuf itu adalah Quran. Dalam masa kita membaca, kita mentadabburnya lah, itu Al-Quran. Al-Quran boleh menjaga kita punya akhlak. Sebab Sayyidatina Aisyah riwayat kan, mengatakan bahawa akhlak Nabi adalah Quran. Akhlak Nabi adalah Quran. Kalau kita tengok apa yang dimaksudkan itu, kita pun tak faham kan. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, Allah kata. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Kullu min 'indillah. Apa yang kita usahakan dengan kebaikan itu semua datang dari Allah. Kenapa? Kerana Allah dan Rasulnya itu mengajarkan kita kebaikan. Apa yang buruk yang kita lakukan itu semuanya datang dari diri kita sendiri, dari kita. Kenapa? Kejahatan yang kita buat, keburukan yang kita buat ini memang pada asalnya ianya adalah bisikan dari syaitan kan, ajakan dari syaitan. Yang kita laksanakan, yang kita buat ni dari kita sendiri kan? Bukan Tuhan yang mengajarnya, bukan Rasul yang mengajar. Rasul dan Allah itu mengajarkan kebaikan. Sebab itu dalam Quran menceritakan tentang kebesaran Tuhan, itu tentang lebih pada keimanan kita kan? Itu yang boleh membina kita punya akhlak kan? Al-Quran. Jadi kalau kita kita jaga dua-dua, insya-Allah kan? Akhlak kita dan iman kita akan terjaga itu. Mari kita teruskan. Yang ketiga, hikmah dari sembahyang itu, manusia dapat menggunakan sebahagian daripada masa sembahyang untuk bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Selalunya kalau hikmah yang kita dapat bila kita sembahyang, kadang-kadang bukanlah kadang-kadang, selalunya dalam masa kita sembahyang kita mohon apa? Memang kata kalau kita orang yang sembahyang, dia dijaga Tuhan kerana dia sentiasa tajdidkan, memperbarui dia punya syahadah kan. Pada tahiyat awal dia dah syahadah, tahiyat akhir pun dia syahadah juga kan. Dia sentiasa memperbarui akidah kita kan. Dia kita semua yang kita bila kita sembahyang, bila tiap-tiap pada 5 waktu itu kita memperbaharui akidah itu. Kalau kita belajar tasawuf,
Syirik ni boleh datang dalam pelbagai bentuk. Syirik yang secara nyata dan secara yang tidak nyata. Yang nyata itu memang sembah berhala lah, kan, dan nampak betul-betul syirik pada Tuhan. Yang tidak nyata ni kadang-kadang kita mempertuhankan sesuatu benda selain pada Tuhan kita. Kadang-kadang kita jatuh riak semua tu. Itu pun salah satu syirik juga, yang boleh membawa kepada akidah kita berkurangan, iman kita berkurangan. Kadang-kadang kita buat satu ibadat itu kerana orang lain. Kadang-kadang kita buat satu amalan itu kerana orang lain. Kadang-kadang kita bertuhankan sesuatu benda yang makhluknya. Tak ada duit tak boleh buat apa, contoh, kan? Tak ada duit ni, atau macam mana nak hidup tak ada duit. Kadang percakapan kita tu boleh jatuhkan kita ni syirik, ada khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ni kalau kita belajar tasawuf, kan, syirik yang jali ni memang kita nampak nyata sembah berhala sedai. Mana syirik yang khafi yang kita tak nampak ni, kadang-kadang mulut kita ni cakap boleh menjatuhkan kita pun akidah. Itu bila mana kita melaksanakan semayang, dia akan mentajdidkan, memperbaharui kita punya akidah. Kadang-kadang kita tersalah cakap sama ada kita secara nyata ataupun tidak nyata. Main-main dengan neraka, kan, main-main dengan selalunya main-main dengan neraka lah, gurau-gurau dengan kawan saya kata sembang pasal neraka semua tu, duduk main-main dengan neraka. Anak masuk neraka, kata senang, kata lagi keluar set, masuk set, keluar balik. Dia main, ada orang yang macam tu. Kadang-kadang mulut kita ni tak terjaga. Itulah kata sembahyang ni boleh mentajdidkan syahadah kita. Maknanya kira kalau kita kalau kita tergelincir menjurus kepada syirik yang tidak nampak, maka sembahyang ni lah membantu, yang menjaga, yang memperbaharui akidah kita. Kita akan sentiasa berada dalam keadaan yang bersih, suci keimanan kita. Dan dalam sembahyang juga kita berselawat atas Nabi. Lepas tu, sudahkah kita selawat pada hari ni? Dah. Tadi maghrib pun dah selawat lah. Sembahyang qabliyah ba'diyah pun dah selawat lah, kan? Asar tadi dah selawat dah. Selawat masa bila? Masa sembahyang lah. Kalau orang tak sembahyang, dia tak selawat pada Nabi, kan? Dia zikir dah, hari ni dah zikir dah, dia tasbih dan sebagainya dah dalam sembahyang juga. Dalam tu ada subhanallah ala wa bihamdi, subhanallah azim wa bihamdi, kan? Dalam sembahyang semua doa pun ada lah. Dalam surah Al-Fatihah juga doa, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni, yang kita minta pada Tuhan semua kebaikan pada diri kita. Itu doa juga, doa dah juga dalam sembahyang tadi. Tasbih, tahmid, kan, zikir, selawat dan sebagainya, semua dah terkandung dalam sembahyang itu. Satu, bila orang yang menjaga sembahyang, yang mana dia melaksanakan sembahyang 5 waktu, maka semua dah lengkap baginya orang itu. Dah lengkap, tambah-tambah dengan sunat lagilah banyak, kan, apa yang kita buat, amalan yang kita buat. Sebab sembahyang ni kata dia semuanya ada dalamnya, satu set dah semua terkandung. Kalau kita susah untuk berzikir, berselawat, seorang-seorang nak duduk selawat, kadang-kadang tak ingat, selalu lupa. Kadang-kadang kita dah plan nak selawat tapi tak selawat pun pada hari ni. Kita tak zikir pun tapi tak zikir pun. Bila kita nak laksanakannya? Bila kita sembahyang tu. Bila sembahyang, automatik kita akan keluarkan semua, zikir, selawat, tasbih dan sebagainya. Lepas tu kalau orang kadang setengah tu, dia tak banyak pun duduk zikir dan sebagainya, dia banyak sembahyang sunat, supaya dia dapat melazimi. Bila dia sembahyang, dia buat semuanya dalam tu, dengan doanya lengkap, kan, dalam tu. Ini kata yang mana bila kita sembahyang, kita akan dalam hati kita apa yang kita minta pada Tuhan, itu permohonan untuk Allah mengampunkan dosa kita. Rabbi firli warhamni, Rabbi firli tu, Rabbi firli warhamni, ampunkanlah dosaku Tuhan, warhamni, dan rahmatilah aku. Itu dalam tu pun dah termasuk dalam minta keampunan pada Tuhan. Dalam mana sembahyang, memang kita yang pertama, kita selain pada kita punya tanggungjawab dan kita dapat hikmatnya, itu kita ni hikmat dan sembahyang, bila kita melaksanakannya, kita bertaubat kepada Tuhan. Kadang-kadang dalam masa kita sujud tu dan rukuk dan sujud, itu tempat kalau kita istighfar. Sebab Nabi pernah beristighfar, Nabi keluarkan perkataan, nanti kita masuk dalam bab subhanallah ala wa bihamdi, kan. Nabi pernah baca bacaan yang meminta ampun pada Tuhan. Itu yang mana yang bila kita sembahyang, mana kadang-kadang kita tak tahu nak cakap apa, dah habis 3 kali. Kalau sujud tu agak lama, kita tambahkan kalimah istighfar, itu minta ampun pada Tuhan atas dosa-dosa kita. Ini kemudian kata
Ini kerana manusia dalam masa sehari semalam sentiasa terdedah kepada melakukan maksiat, sama ada secara sedar atau tidak. Ini kenapa kata kita himah dari sembahyang, yang mana setiap kali kita sembahyang kita akan mohon keampunan dari Tuhan kerana kita terdedah dengan melakukan maksiat pada Tuhan. Ini maksiat ni satu benda yang sama ada sedar ataupun tidak, satu kesalahan yang kita lakukan pada Tuhan. Kadang-kadang kita duduk kat rumah, duduk saja, kita rasa kita tak ada dosa kan, tapi sebenarnya banyak. Kalau kita nak hitung, bila kita kurang ilmu, lagi banyak dosa kita dalam ilmu yang kaitan dengan fardu ain lah. Banyak benda yang tak tahu dalam tanggungjawab kita kepada anak kita, nafkah zahir dan batin itu. Nafkah zahir tu kita dah bagi dah dalam bentuk kewangan semua. Yang batin ni dalam bentuk ilmu agama, yang kita tak didik anak kita dengan ilmu agama. Itu pun satu dosa pada kita kalau kita tak laksanakannya. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang kita nak sampaikan padanya. Jadi itulah yang sentiasa kita lazim, yang sentiasa bila kita sembahyang kita minta Allah mengampunkan dosa-dosa tersebut. Dosa-dosa atas kejahilan kita. Kejahilan yang mana sama ada kita sengaja tak mencari ilmu agama tersebut ataupun kita tak sengaja, tak sempat dan sebagainya. Mungkin tak sengaja kan, kalau kita sibuk dengan kerja, kita ingat nak cari ilmu fardu ain tapi tak sempat kan, tak sempat kerana kerja, ataupun duduk saja memang tak mau cari ilmu agama fardu ain itu, benda-benda yang dituntut dalam agama yang utama. Atas kejahilan kita tu, yang kita duduk saja tu, kita menanggung dosanya. Atas kejahilan namanya tanggungjawab, banyak benda yang kita kena buat kan. Ada tanggungjawab kita dengan jiran kita, tak ambil tahu jiran sebelah kita sakit ke sihat ke kan. Kemudian kita dengan masyarakat, kita dengan keluarga, tanggungjawab anak kepada mak kan, mak kita berada dalam keadaan sihat ke tak, ayah kita, itu yang kita, benda-benda tu lah tanggungjawab kita dalam agama. Bukan pada keluarga anak isteri saja, pada mak ayah kan, yang masih hidup lagi, kemudian pada adik-beradik kita kan. Apa tanggungjawab kita sebagai kata mukmin, sebagai kata orang yang beriman? Itu kadang-kadang kita tak tahu benda-benda tu, ilmu-ilmu tu yang kita kadang-kadang tak sempat, sama ada secara sengaja atau tidak sengaja kita tak mencari ilmu tersebut dan mengamalkannya. Ini yang kita terdedah kepada dosa yang sentiasa kita berada dalam keadaan yang dosa itu. Kalau kita rasa tak ada dosa, kita yang paling berdosa sebenarnya. Ini banyak benda-benda yang ni kata kita terlepas kan? Kita terlepas yang mana kita mohon keampunan dari Allah atas kelalaian kita, atas kita membuang masa kan? Yang ni kata, ini kerana manusia dalam masa sehari semalam sentiasa terdedah kepada melakukan maksiat. Maksiat ni benda yang dosa lah, sama ada secara sedar atau tidak kan? Oleh itu sembahyang yang dilakukan berulang-ulang kali dari semasa ke semasa akan menyucikan dirinya daripada segala maksiat dan dosa-dosa yang telah dilakukan. Jadi yang mana dosa yang datang pada kita dicuci orang itu, sama ada sedar ataupun tidak sedar, maka apa yang menyucikan dosa tersebut itu adalah sembahyang yang kita melaksanakannya. Ini ada nas. Rasulullah SAW telah menjelaskan perkara tersebut di dalam hadis dan diriwayatkan oleh Muslim pada 668 daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, sembahyang 5 waktu seumpama sungai yang mengalir dengan air yang begitu banyak di pintu rumah seseorang kamu. Setiap hari dia mandi sebanyak 5 kali. Jabir menceritakan Al-Hasan telah berkata, dan yang demikian itu tidaklah meninggalkan kotoran sedikit pun. Ini ibarat sungai yang mengalir di depan rumah kita, yang kita mandinya sebanyak 5 kali sehari, bermakna kita berada dalam keadaan bersih sentiasa. Itulah solat seumpama sedemikian. Maksud kotoran di sini ialah kotoran ma'nawi, iaitu dosa-dosa. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu adalah dosa-dosa. Kalau kita nak bersihkan diri kita dari segi zahirnya, kita mandi 5 setiap kali kita nak sembahyang, kita mandi, kita sentiasa berada dalam keadaan bersih. Tapi kalau kita nak bersihkan ma'nawi ini,
Kekotoran dalam hati kita pula kita cucikannya dengan sembahyang, itu 5 kali sehari, itu. Ini sama, yang mana yang luarnya dan dalam luarnya yang kita dah belajar fiqh dalam bab istinja, dalam bab wuduk dan sebagainya. Yang ini juga sembahyang yang menyucikan diri kita, rohani kita, itu yang cuci kita dari kotoran dosa-dosa, itu kekotoran yang ma'nawi. Itu terdapat juga hadis lain yang memberi makna yang sama, itu hadis di sisi Imam Muslim 667 yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu, iaitu mandi 5 kali sehari di sungai yang mengalir, umpama sembahyang 5 waktu, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa dengan menunaikannya. Ini yang dimaksud dengan syarah hadis yang mana yang kita bacakan tadi itu. Mana kita sembahyang ni boleh menyucikan dosa-dosa kita. Ada orang tanya, kalau kita dosa-dosa yang mana yang kita lakukan atas kejahilan kita, ataupun kita mengabaikan kita punya keluarga atas kejahilan kita, itu dosa-dosa secara yang tidak sengaja, adakah dosa itu juga dihapuskan? Ini kalau ada tengok dalam syarah hadis ni, ada menceritakan bahawa ada ulama berpandangan ini dalam konteks sembahyang ini juga, jika kita melakukan dengan betul-betul tawaduk, dengan penuh ikhlas dan betul-betul dengan penuh pengharapan, kita minta memohon keampunan dari Tuhan, tak kata yang ulama berpandangan itu pun boleh menghapuskan dosa-dosa kita yang tidak sengaja. Itu yang kata yang ilmu yang kita tak sempat nak cari, ilmu-ilmu yang mana berkaitan dengan nafkah pada keluarga kita yang batin, nafkah batin lah khasnya dalam kita, tanggungjawab kita dalam menguruskan anak-anak kita dalam hal agama, itu pun juga dihapuskan dosa, kerana Allah Maha menerima taubat. Itu kalau kita sebagai manusia ni, kita ikut panduannya daripada dalil-dalil wahyu-wahyu yang turunkan oleh Rasulullah. Yang mahu kita ni hamba tentang hukum, hukuman-hukuman, tapi yang menghukum itu sebenarnya Allah. Kuasa mutlak milik Tuhan, milik Allah. Tapi kalau Allah hamba macam ni, itu boleh dengan kita semayang, jaga 5 waktu semayang dengan bersungguh-sungguh kita semayang, itu boleh menghapuskan dosa-dosa kita, sama ada secara sedar atau tidak sedar. Ini tak mustahil. Dosa besar kita pun Allah boleh hapuskan. Dosa besar kita dengan Tuhan kita dalam masa kita bertaubat nasuha padanya, ketika kita melaksanakan solat itu. Dan dosa yang paling yang kata kena minta ampun pada manusia itu dosa sesama manusia. Kalau dosa dengan Tuhan ni banyak berkaitan dengan had, hukum-hukum had. Zina, ini dosa dengan Tuhan. Minum arak. Kalau zina ni, kalau kita belajar dalam fiqh jinayat, ada yang bahaskan ianya dosa dengan manusia dengan Tuhan. Kalau kita dah selesai dengan manusia, dengan Tuhan, itu kita mohon keampunan dengan betul-betul taubatan nasuha. Itu kalau hukum had berkaitan dengan minum arak juga, itu dosa dengan Tuhan juga, banyak juga antara kabair, dosa-dosa besar ini kita dengan Tuhan. Jadi sembahyang ni, kita betul-betul sembahyang yang kita kata sembahyang 5 waktu, yang mana yang dikatakan oleh pengarang tadi, yang dapat mengampun, yang mana ibarat sungai yang membasuh tubuh kita bila kita laksanakan sembahyang tadi. Adakah itu pun sembahyang yang kita jaga ni boleh menghapuskan dosa-dosa tersebut, dosa-dosa besar tersebut? Ada ulama berpandangan boleh juga, dengan syarat kita kena bersungguh-sungguh dan taubat nasuha. Itu dalam dalam kita melaksanakan sembahyang, maknanya besar, dan fadilatnya ataupun hikmahnya sangatlah besar. Itu semua kata dosa-dosa yang mana telah kita lalai, dengan syarat kita yang pertama, sekaligus saya ulang, taubat nasuha. Itu dalam mana kita melaksanakan sembahyang. Itu yang keempat, sembahyang akan menjadi makanan pengisian yang berterusan kepada akidah, keyakinan kepada Allah di dalam hati. Sesungguhnya kelalaian dunia dan gangguan syaitan berperanan menjadikan manusia lupa kepada akidah tersebut, sekalipun ia telah pun tertanam di dalam hati. Jadi kalau kita tengok yang keempat, yang seterusnya,
Ini kata yang sembahyang ini adalah makanan atau pengisian kepada akidah kita. Lagi banyak kita sembahyang, lagi tinggi kita punya keimanan kita. Lagi banyak kita sujud pada Tuhan, lagi kita jauhkan diri kita dari kesyirikan. Itu. Lagi sujud banyak dan rukuk banyak kita pada Tuhan, lagi kita jauh daripada kesyirikan. Itu. Ini kata syaitan ni sentiasa ganggu dalam hati kita. Macam mana kalau kita nak elakkannya? Itu dengan kita perbanyakkan sembahyang. Ini yang menjaga akidah kita. Ini berperanan menjadikan manusia lupa kepada akidah tersebut sekalipun ia telah pun tertanam di dalam hati. Apabila kelupaan itu berterusan disebabkan kecenderungan dan ketundukan kepada gangguan nafsu dan syahwat serta sahabat-sahabatnya. Yang ini kata sahabat-sahabat syaitan dan nafsu dan syahwat itu. Mana kalau kita, inilah dalam sembahyang, kalau kita lupa, ini kita menangguh-nangguhkan. Mana kalau sembahyang ni bahayanya dia boleh berubah kan. Kalau kita orang-orang muda lah selalunya duduk kejutan budaya. Sebab kalau kita dalam Islam, kalau kita tengok macam mana kita nak hantar anak kita belajar, kita tengok kawan dia macam mana. Dalam Islam ni, kalau dalam kaedah pepatah Arab mengatakan al-insanu ibnu bi'ah, manusia ni adalah anak kepada suasana. Kalau kita hantar anak kita mana-mana belajar dengan kawan yang baik, orang yang soleh, insya-Allah anak-anak kita pun jadi orang yang soleh. Kalau kita hantar anak kita ini tempat-tempat yang penuh dengan maksiat, maka suasana tu suasana maksiat kan kata. Jadi dia akan ikut dengan suasana tersebut. Ini kata bila mana kita lah kata, atau diri kita ataupun anak-anak kita, cucu kita yang kita hantar belajar, carilah tempat-tempat ataupun kawan-kawan yang baik. Kerana inilah yang dikatakan oleh pengarang ni, bila mana mula-mula biasanya saya tahu orang muda-muda lah ni banyak kena kejutan budaya. Kalau duduk dengan ayah okey, duduk sini semua bawah pemantauan kita, tiba-tiba dia masuk you kan, kawan dengan orang yang tak apa elok. Mula-mula tu dia tak tinggal sembahyang lagi, dia lambatkan sembahyang dah. Lama-lama dia boleh ada kecenderungan membawa kepada nafsu yang atau yang membawa kepada meninggalkan sembahyang itu. Mula-mula sikit-sikit dia slow, dia lambat sembahyang. Lama-lama kawan-kawan ajak jalan-jalan, qada sikit-sikit, qada, lama-lama tinggal terus. Ini kata bila kita sembahyang betul-betul kita buat dengan penuh keikhlasan, insya-Allah Allah akan menjaga kita punya akidah kita. Kata apabila kelupaan itu berterusan disebabkan kecenderungan dan ketundukan kepada gangguan nafsu dan syahwat serta sahabat-sahabat, maka lupa tersebut akan bertukar kepada menentang dan ingkar. Dia kata mula-mula tangguh, dah lama tak sembahyang, qada, ponteng dah sembahyang, lama-lama tak sembahyang terus. Keadaannya samalah seperti sepohon pokok yang terputus bekalan air yang menyebabkan ia menjadi layu buat seketika, kemudian ia akan mati sehinggalah pokok tersebut akan bertukar menjadi sebatang kayu api yang kering. Tetapi seorang muslim apabila sentiasa menunaikan sembahyang, ia akan menjadi makanan kepada imannya. Lepas tu bila kita sentiasa melaksanakan sembahyang, tambah-tambah kita menjaga sembahyang fardu berjemaah bagi orang lelaki-lelaki lah kan. Ia adalah makanan kepada imannya, sentiasa terjaga imannya. Itu iman kita ni kadang-kadang naik, kadang turun kan. Kita kata kita memang kita ahli jemaah masjid, tapi kadang-kadang ada masanya kita kan, ada kadang sehari tu kita tak ada nak pergi masjid langsung, kadang-kadang satu hari langsung tak pergi, kadang 2 hari tak pergi. Ada waktu kita penuh, masa iman naik tu bagus lah kan, masa iman tengah turun tu, itu yang kita takutkan. Kalau iman kita tengah turun tu kita tak tahu, takut tergelincir kan. Kita minta yang mana sebenarnya sembahyang ni lah menjaga keimanan kita. Mana kita dalam masa yang sama kita berdoa pada Tuhan supaya iman kita ini terjaga kata. Yang ni kata, tetapi seorang muslim kata, apabila sentiasa menunaikan sembahyang, ia akan menjadi makanan kepada imannya dan akan menyebabkan dunia dan segala bentuk kelalaiannya tidak mampu melemahkan atau mematikan iman di dalam hatinya. Ini hikmah dalam sembahyang. Maka macam mana pun jangan tinggalkan sembahyang dalam keadaan darurat sekali mana pun. Ini ia menjagakan iman, jagakan iman kita. Kalau kita tinggal sikit, kita tergelincir, takut-takut iman kita dah tak terjaga.
Inilah hikmah daripada kita melaksanakan sembahyang itu. Banyak lagi kalau kita tengok dalam kitab-kitab yang lain, kadang sampai 10 hikmah. Tapi kalau kita tengok fiqh manhaji ni ambil yang pengarang ambil yang senang untuk kita merasai, kita rasai apa yang kita yang kita buat dalam sembahyang, yang kita laksanakan solat itu. Kita dapat rasa sendirilah, dan hikmah tu kadang-kadang kita boleh keluarkan sendiri. Apa hasil yang kita dapat dari kita menjaga sembahyang ni? Banyak kan. Yang dalam ni lima yang besar. Banyak lagi yang lain yang boleh kita, yang kita nak tengok, kita boleh rasa sendiri. Okey, seterusnya sejarah sembahyang disyariatkan. Sembahyang merupakan ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah semenjak zaman dahulu lagi. Allah SWT telah berfirman dengan Nabi Ismail alaihissalam, wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan dia menyuruh ahlinya bersembahyang dan menunaikan zakat, dan dia adalah seorang yang diredai di sisi Tuhannya. Agama Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Musa alaihissalam juga telah mengenali ibadah sembahyang. Dari zaman Nabi Musa dah ada, Nabi Ibrahim pun dah ada dah. Cuma syariatnya yang berbeza. Kan? Syariatnya berbeza. Agama yang sama. Kan kita kata agama Hanif. Millata Ibrahim Hanifa. Agama Hanif itu juga Islam. Kan? Kalau kita tengok dalam surah Baqarah, semuanya nabi-nabi ni wa nahnu lahu muslimun. Kami ni semua adalah Islam. Cumanya nama Muslim tu keluar pada zaman Rasulullah, kerana datangnya agama kita dalam bahasa, datangnya Quran itu dalam bahasa Arab, kan? Agamanya menyembah Tuhan yang satu, kan? Dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Bani Israel itu. Juga kalau kita tengok zaman ada dah syariat sembahyang semenjak dari zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kan? Syariat tentang sembahyang. Cumanya caranya berbeza dengan kita yang umat Nabi Muhammad kata. Allah telah berfirman di atas lisan lidah Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman Nabi Isa. Wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Dan Allah telah memerintahkan kepadaku dengan sembahyang dan zakat selama aku hidup. Ini kepada Nabi Isa alaihissalam. Dah ada dah sembahyang pada zaman Nabi Isa, tapi dengan syariatnya itu. Cara sembahyang, ini ada ulama kata wallahu alam macam mana. Ada kata yang sembahyangnya Nabi Isa, Nabi Musa ni seperti Rasulullah sembahyang juga sebelum datangnya syariat solat 5 waktu itu. Yang Nabi sembahyang pada pagi dan petang. Ini kita tengok ada dalam dalil ni kata. Ketika Nabi Muhammad SAW dibangkitkan menjadi rasul hari ini, baginda sallallahu alaihi wasallam bersembahyang 2 rakaat setiap pagi dan 2 rakaat di setiap petang. Setengah ulama berpendapat bahawa kedua-dua sembahyang inilah yang dimaksudkan di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala yang ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adanya ayatnya itu berbunyi wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Ayat ke-55 dalam surah Mukmin. Dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Ini Rasulullah sembahyang pada waktu petang dan pagi hari ini sebelum datangnya syariat sembahyang 5 waktu itu. Kemudian sembahyang yang diwajibkan, insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang ini. Ini lebih pada hikmah dah dan sejarah sembahyang. Kemudian ini ada mana kita tengok akan datang ni, kita akan masuklah dalil-dalil yang berkaitan dengan syariat sembahyang yang Nabi naik ke Isra Mi'raj itu. Yang Nabi naik, kemudian yang ni hadis ni sebenarnya panjang lah. Hadis Isra Mi'raj ni sangat panjang, tapi dalam ni pengarang dia ringkaskan, ambil tentang sembahyang itu. Kemudian kita akan belajar akan datang insya-Allah kedudukan sembahyang, hukum orang yang meninggalkan sembahyang, waktu sembahyang yang wajib. Ini yang insya-Allah lah kita boleh dalam kitab yang kita belajar ni disertai dengan dalil-dalil yang sahih, kan? Macam mana sejarahnya semua tu tentang sembahyang jelas dengan dalil-dalil dari Quran dan hadis yang sahih itu. Yang insya-Allah boleh jadi panduan kita dalam bacaan dalam sembahyang dan sebagainya. Dan insya-Allah kita sambung pada minggu yang akan datang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimin bil lughati al arabiyyah fushah wa mutabahiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.